Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan nakunu biha mahbubina laka wa mahbubina lahu fi afiyati ya Allah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma wa amalan salihan maqbula. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang tuan-tuan dan puan-puan ke kuliah maghrib dalam talian ataupun online bagi Masjid Sultan Idris Shah II, Masjid Negeri Perak. Jadi sempena dengan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat kali kedua yang kita semua terpaksa hadapi ini, jadi Masjid Negeri Perak mengambil inisiatif untuk kita lancarkan kuliah dalam talian. Ini bagi memenuhi ruang-ruang ataupun kelompongan masa yang ada, khususnya dalam tempoh sekarang ni, bila mana kita ada terlalu banyak masa, sekiranya tidak diisi dengan program-program agama, khususnya daripada pihak penganjur sendiri, kita takut nanti masa-masa yang ada itu dipenuhi dengan program-program yang tidak bermanfaat, kan? Kalau boleh, bila mana kita menolak hiburan yang tidak bermanfaat, dalam masa yang sama kita juga sertakan alternatif ataupun kita sertakan juga apa orang kata, ganti kepada hiburan yang kita tentang itu, supaya masyarakat awam tidaklah tercari-cari apakah hiburan alternatif, apakah aktiviti lain yang boleh mereka isi sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah pada hari ini saya akan cuba untuk berkongsi tentang sebuah golongan dalam falsafah ilmu yang dipanggilkan sebagai golongan Sufasta'iyah. Sebelum itu saya tunjukkan buku yang menjadi rujukan saya yang dikarang oleh Profesor Wan Muhammad Nur Wan Daud yang bertajuk Budaya Ilmu, Makna dan Manifestasi dalam Sejarah dan Masa Kini. Jadi kalau tuan-tuan mana yang berminat untuk mendapatkan kitab ataupun buku ini, boleh dapatkan daripada kafilah buku di dalam Shopee ataupun di dalam Facebook. Baik. Kita umum mengetahui bahawa Islam merupakan sebuah agama yang menjunjung tinggi kedudukan ilmu. Ilmu merupakan syarat utama untuk kita beragama di dalam agama Islam. Sebab itu apabila seseorang itu menganut agama Islam, perkara pertama yang perlu dilakukannya adalah mengucapkan kalimah syahadah. Jadi kalimah syahadah ini merupakan satu bentuk pengakuan yang bukan dibuat secara sembrono, tetapi dibuat atas dasar tahu, atas dasar mempunyai ilmu, dan dalam masa yang sama atas dasar menyedari apakah yang disaksikan dan diperakui dalam kalimah syahadat tersebut. Tapi kita tidak nafikan juga wujudnya ada mereka yang mengungkapkan syahadah ini tanpa mengetahui makna di sebalik dua kalimah syahadah tersebut. Ada yang menganut agama Islam kerana ikutan, kerana hendak berkahwin, ataupun kerana mereka merasakan ini adalah satu agama yang menarik untuk diikuti. Semua ini adalah proses yang pada hemat saya merupakan satu perjalanan ilmiah untuk seseorang itu mengenali agama Islam dengan lebih dekat. Selain daripada itu, di dalam Al-Quran juga kedudukan ilmu ini diangkat tinggi. Bukan semata-mata ilmu itu sendiri, tetapi mereka yang menuntut ilmu dan dalam masa yang sama mereka yang berilmu. Sebab itu di dalam Al-Quran banyak sekali kita dengarkan ayat-ayat yang menganjurkan kepada renungan, kepada muhasabah, kepada tadabbur, kan? Sebagai contohnya afala ta'qilun, afala yubsirun, kan? Afala tatadabbarun, dan pelbagai lagi. Dan kesemua ini menunjukkan ihtimam agama Islam ataupun betapa Islam ini mementingkan kepada ilmu. Begitu juga dalam untuk kita beragama, kita tidak boleh mengakui bahawa kita ini beragama dengan sekadar
apa yang kita katakan ikut-ikutan. Mungkinlah kita ada sesetengah perbuatan ataupun amalan di dalam agama kita ini yang kita lakukan dengan cara mengikut terlebih dahulu, tetapi kemudian apabila setelah kita cuba untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang amalan tersebut, maka kita pun mendapat ilmu tentangnya dan kita dapat beramal dengan lebih yakin dan lebih baik. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, ilmu di dalam agama Islam ini mempunyai sifat yang sangat dinamik dan dia turut mendewasa bersama-sama dengan kita. Melainkan kita memilih untuk tidak menuntut ilmu, itu lain cerita lah. Sebagai contohnya, kalau di zaman tadika dulu, kita belajar tentang sifat 20 melalui cara nyanyian. Kita gunakan lagu raihan untuk menghafal sifat 20. Selaras dengan perkembangan usia kita, sepatutnya apabila kita telah mencapai usia remaja, kita sekurang-kurangnya telah pun tahu tentang apakah makna di sebalik setiap satu sifat 20 tersebut. Dan kemudian apabila telah kita mencapai usia yang lebih dewasa lagi, kita mampu untuk mengaplikasikan pengetahuan kita tentang sifat 20 tersebut di dalam kehidupan. Dan apabila datang cabaran-cabaran ataupun datang kita katakan bisikan-bisikan yang sedikit sebanyak cuba untuk menggugat kepercayaan kita kepada agama Islam, kita yakin kerana kita mempunyai ilmu yang jelas tentang sifat 20 tu tadi. Tetapi menjadi masalah kalau ilmu itu tadi tidak kita kembangkan, tidak kita cari sesuai dengan usia kita. Jadi boleh bayangkan kalau pada usia tadika tadi kita masih lagi menghafal sifat 20 dengan menggunakan lagu raihan, jadi pada usia 50 nanti, seandainya seseorang bertanya kepada kita tentang kefahaman kita akan sifat 20, adakah kita masih lagi nak menyanyikan lagu raihan tu tadi? Jadi kalau kita tidak mengambil berat, kalau kita tidak menitik beratkan ilmu di dalam kehidupan kita, sedikit sebanyak dia akan mengganggu kehidupan kita, kehidupan beragama kita. Sebab itu sekali lagi saya ulang, Islam merupakan sebuah agama yang mementingkan ilmu. Tanpa ilmu, seseorang itu mana mungkin dapat untuk menambahkan keimanannya, khususnya dalam amalan ibadah itu sendiri. Baik, tadi saya katakan bahawa saya akan berkongsi tentang sebuah golongan di dalam falsafah ilmu yang dipanggil sebagai sofis, ataupun dalam bahasa Arabnya sufastaiyah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, golongan sofis ataupun sufastaiyah ini sebenarnya berakar umbi daripada zaman Greek Yunani. Kalau zaman Greek Yunani ini kita katakan mungkin sekitar tahun 5 ataupun ke-4 sebelum Masihi. Jadi kalau kiraan tahun sebelum Masihi ini, kita kena kira terbalik kan. Kalau tahun yang sekarang ini adalah 5 sebelum Masihi, maka tahun yang ke depan ataupun tahun hadapan dikira sebagai 4 sebelum Masihi. Sampailah kepada tahun kelahiran Nabi Isa menurut kalender Masihi kan. Barulah kita bermula daripada tahun 1 balik. Jadi berbalik kepada golongan sufastaiyah ini yang berakar umbi daripada zaman Greek Yunani. Pada zaman itu, beberapa tokoh ilmuwan dalam Greek Yunani ini mempelopori apa yang dipanggilkan sebagai kaedah dialektik ataupun kaedah seni pengucapan. Ketika itu, meskipun zaman Greek Yunani ini terkenal sebagai satu zaman yang sohor kerana budaya ilmunya, tetapi wujud juga golongan yang dalam masa yang sama anti ilmu ataupun kita panggilkan sebagai ingkar ilmu. Apa yang mereka lakukan adalah mereka cuba untuk menjadikan setiap satu ilmu itu tidak mempunyai nilai yang tetap, kan? Bahawa ilmu ini merupakan satu perkara yang nombor 2 berbanding dengan kita katakan keterampilan ataupun karisma seseorang. Sebagai contohnya, kata mereka apa yang lebih penting adalah bagaimana kemahiran seseorang itu menyampaikan sesuatu ilmu, sekalipun ilmu itu salah. Dan sekiranya dia itu berjaya membawa
ilmu tersebut dalam gaya yang memukau dan menawan, maka dia itu adalah orang yang patut diikuti. Berbeza dengan pegangan agama Islam atau pegangan kita sebagai orang Islam, tak kisahlah jika seseorang itu tergagap-gagap dalam menyampaikan ilmunya, ataupun dia itu kurang lancar dalam penyampaian ilmunya, ataupun dia itu membosankan, tetapi sekiranya dia bercakap tentang sesuatu yang benar, maka dia itu benar. Maka kita perlu ikut orang yang bercakap benar ini, sekalipun ada orang yang cakapnya menarik, kan, lawaknya itu mungkin menawan ataupun memikat hati kita, dan keterampilannya mungkin lebih baik daripada si fulan yang pertama tadi, tetapi dia itu bercakap tentang sesuatu yang batil ataupun sesuatu yang salah, maka tidak sepatutnya kita mengikut ataupun mendengar ilmu yang disampaikan oleh mereka, si fulan yang kedua. Ya. Baik, jadi di dalam klasifikasi bagi golongan sufastaiyah ni, mereka ada 3. Yang pertama sekali adalah golongan yang kita panggilkan sebagai Al-Adriyah. Al-Adriyah ni kalau ikutkan dia ambil daripada perkataan bahasa Arab, kan. Memang Al-Adriyah itu sendiri adalah perkataan bahasa Arab, dan dia merujuk kepada satu sifat agnostik yang mengatakan bahawa kita ini tidak mungkin tahu akan hakikat dan juga kebenaran sesuatu perkara. Dalam bahasa Arab, bila mana orang tanya tentang sesuatu, kalau kita tidak tahu, kita akan jawab ana la adri ataupun la adri, maknanya tidak aku tahu. Jadi golongan la adriyah ataupun agnostik ini, pada mereka sekalipun ditampilkan hujah-hujah kebenaran, sekalipun diperlihatkan kepada mereka kita katakan keindahan tentang Islam, kajian secara saintifik, bukti-bukti yang nyata, pada mereka akan tetap berpegang bahawa aku tidak akan dapat memahami ilmu ini, aku tidak akan dapat memahami ataupun meresap kebenaran ini. Justru disebabkan itu, kebanyakan mereka yang menggelarkan diri mereka sebagai agnostik ini memilih untuk tidak beragama, walaupun mana-mana agama sekalipun, dan memilih untuk hidup secara sembrono dan tidak berpegang kepada ilmu. Ini antara perkara yang merisaukan kalau ia wujud di dalam masyarakat kita. Golongan yang kedua dipanggil sebagai golongan Indiyah, kan? Bukan grup indie, kan? Kalau kumpulan indie yang gig-gig menyanyi itu tak apa lagi. Ini golongan Indiyah yang merujuk kepada golongan subjektivis ataupun golongan kita panggilkan golongan relativis. Yang ini mereka ini melihat setiap satu perkara benar kepada pihak masing-masing. Maknanya mereka ini mengamalkan faham kenisbian. Setiap seorang ada nisbah kebenarannya yang tertentu. Sebagai contohnya, kalau saya melihat sesuatu objek dan kemudian saya katakan dia petak, dan tiba pula si fulan yang A, dia pula kata objek ni segitiga. Datang pula si fulan yang ketiga, dia akan mengatakan objek ni sebenarnya bulat. Dan datang pula si fulan yang keempat, dia mengatakan bahawa objek ini bujur. Maka menurut golongan Indiyah ini, kesemua kami ini bercakap perkara yang benar. Kisah yang sama juga diungkapkan oleh Maulana Jalaluddin Ar-Rumi di dalam Masnawi. Apabila beberapa orang buta datang untuk menyentuh seekor gajah. Orang buta menyentuh gajah. Jadi mereka ini mana mungkin tahu gajah itu, apa yang disentuh itu adalah gajah. Si buta yang pertama menyentuh gajah ini pada belalainya. Si buta yang kedua menyentuh gajah ini pada kakinya. Si buta yang ketiga menyentuh gajah ini pada telinganya. Dan kesemua mereka mengatakan bahawa ini bukan gajah. Apa yang dipegang ini tidak menjadikan itu gajah. Walhal kalau kita ini benar-benar seorang yang kita katakan mempunyai sifat ilmiah, setelah kita pegang satu persatu, kita dapat cantumkan di dalam fikiran kita, bahawa benda ini tadi pada bahagian hadapannya ada belalai, kemudian pada bahagian tengahnya sedikit ada telinga, kemudian pada bahagian belakang sedikit ada perut, dan di bahagian bawahnya pula ada kaki. Maka kita akan dapat capai satu gambaran yang lengkap bahawa ini adalah seekor gajah. Tetapi menurut golongan Indiyah,
setiap satu golongan orang buta tadi, kalau mereka katakan yang pegang belalai itu adalah ular, yang pegang telinga itu tadi adalah daun keladi, yang pegang kaki ni pula kata oh ni pokok balak, golongan India kata benar kesemuanya. Walhal satu perkara yang absurd ataupun satu perkara yang karut, sebab kita jelas-jelas lihat di hadapan kita ada gajah kan? Kalau dah nampak itu gajah, maka pada semua orang seharusnya itu adalah gajah. Jadi pada golongan India ini, mereka mengatakan bahawa pandangan yang sedemikian tidak benar. Hal ini adalah kita katakan hal yang tular ataupun banyak wujud di dalam masyarakat masa kini. Kalau Prof. Wan Daud dia kata golongan yang kedua ini tumbuh bak cendawan kan, dalam masyarakat, yang mana mereka ini memilih untuk menekan pandangan mereka, menekan perspektif pandangan mereka ke atas kebenaran kan. Sebab itu kalau dia katakan mendepani sesuatu isu kan, kalau mereka katakan orang yang begini, sebagai contohnya tokoh-tokoh yang sekian dia itu sama sahaja dengan diri dia kan? Seolah-olah tidak ada perbezaan daripada segi martabat ilmu ataupun daripada segi martabat rohnya kan? Dan lebih teruk lagi, ada juga yang membanding-bandingkan dirinya dengan Nabi Muhammad, junjungan kita yang tercinta sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita tidak pelik apabila wujudnya kumpulan-kumpulan yang menggelarkan diri mereka sebagai Quraniyun kan, ataupun golongan anti hadis, kerana mereka katakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah seorang manusia biasa yang ditugaskan untuk menjadi postman Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghantar Quran kepada kita. Jadi ini satu perkara yang kalau kita na'udzubillah, kalau kita bayangkan langsung tidak boleh diterima akal. Kerana pada mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah seorang manusia biasa yang sama seperti manusia yang lain kan. Seolah-olah pada fikiran mereka itu, kalau bukan Nabi Muhammad, Latif pun boleh jadi Nabi yang terakhir, ataupun Yakub pun boleh jadi Nabi yang terakhir, ataupun mungkin Sayyid pun boleh jadi Nabi yang terakhir. Sebab pada pandangan mereka, setiap orang manusia itu mempunyai kebenaran yang sendiri, dan mereka ini seolah-olah sama rata kan? Tidak mempunyai martabat yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah. Dan ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak kita pegang ataupun terima di dalam agama. Cukuplah untuk kita melihat kepada syahadah. Kalaulah Nabi Muhammad SAW itu hanyalah seorang manusia biasa, seorang postman yang sekadar membawa Al-Quran ke setiap alamat-alamat yang tertentu, maka sudah tentu nama baginda SAW tidak akan disertakan di dalam syahadah, tidak akan dijadikan sebagai salah satu syarat pengakuan seseorang itu untuk bergelar sebagai Muslim. Baik, dan yang terakhir sekali adalah golongan yang kita gelarkan sebagai Ainadiyah. Ainadiyah ini ataupun golongan kita katakan keras kepala, obstinate. Walaupun kita telah buktikan dengan apa jua pembuktian, sama ada saintifik, dalil nakli ataupun akli, mereka ini tidak akan menerima. Kerana pada mereka, apa yang mereka pegang itu benar. Apa yang aku percaya ini betul. Sebagai contohnya, kita ada golongan yang percaya kepada bahawa bumi ini rata. Meskipun wujud bukti-bukti saintifik, meskipun telah jelas di dalam Al-Quran berkenaan hal-hal bumi ini berputar bagaimana kan? Dan syarahan-syarahan para ulama tentang bagaimana kedudukan horizon, bagaimana bintang-bintang ini bintang-bintang ini bagaimana boleh berfungsi di hemisfera utara, hemisfera barat, dan pelbagai lagi, tetapi masih lagi berpegang bahawa pandangan mereka itu betul. Kerana apa? Kerana yang dikatakan oleh Prof. Wan Daud ini sebagai golongan yang obstinate ataupun Ainadiyah. Tetapi bukanlah, klasifikasi ini bukanlah datang daripada Prof. Wan Daud. Saya harus jelaskan itu. Klasifikasi ini setahu saya diklasifikasikan oleh Abdul Qahar Al-Baghdadi.
klasifikasi tentang golongan sufas ta'iyah ni. Jadi ini adalah Prof. Wanur ini mensyarahkan daripada gurunya, mensyarahkan daripada ulama-ulama yang atas tentang golongan-golongan sufas ta'iyah ni. Jadi berbalik kepada golongan Ainadiyah ni, apabila mereka ini diberikan pembuktian yang saintifik, apabila mereka ini diberikan dalil-dalil nakli dan juga akli, masih lagi mereka ini berkeras untuk tidak menerima. Ini kita boleh katakan, kalau nak cari contoh, seperti golongan Arab jahiliah. Meskipun mereka kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai seorang manusia ataupun seorang susuk tubuh yang amanah, yang benar, yang tidak pernah menipu, kan, khususnya dalam muamalat di antara baginda dan juga orang-orang Arab Quraisy, meskipun sebelum baginda bergelar Rasulullah. Tetapi masih lagi mereka memilih untuk tidak percaya kepada apa yang dibawa oleh baginda itu, sekalipun setelah ditunjukkan mukjizat, kan. Sama juga seperti Firaun, setelah ditunjukkan mukjizat Nabi Musa, dia memilih untuk membalas dengan sihir yang akhirnya berjaya ditundukkan juga oleh mukjizat Nabi Musa. Itu pun masih lagi dia memilih untuk tidak percaya akan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, 3 golongan ini adalah golongan yang pertama tadi kita panggil sebagai agnostik ataupun ala adriyah, kemudian kedua tadi golongan relativis ataupun golongan Indiyah, dan terakhir sekali golongan Ainadiyah ataupun golongan keras kepala ini sebenarnya ada dan wujud dalam masyarakat moden pada hari ini. Kalau kita tengok media sosial sebagai contohnya, buka sahaja bab komen, kita akan dapat lihat pelbagai jenis manusia yang cuba untuk menyatakan pandangan mereka sekalipun mereka belum tahu tentang kebenaran akan sesuatu isu. Kalau kita buka juga WhatsApp dalam masa yang sama, kita belum lagi mendapatkan maklumat yang sahih tentang sesuatu perkara, tetapi telah kita forwardkan ataupun kita lanjutkan kepada grup-grup yang lain, dan dalam masa yang sama kita tidak berusaha untuk tabayun ataupun kita tidak berusaha untuk menjernihkan ataupun kita nak mencari adakah maklumat itu sebenarnya maklumat yang benar ataupun batil. Ini adalah antara perkara-perkara ataupun contoh-contoh golongan sufas ta'iyah yang wujud pada hari ini, kan. Lain-lain golongan sufas ta'iyah ini juga bukanlah terbahagi kepada 3 ini semata-mata. Kadang-kadang dia boleh menjadi 2 dalam 1. Sebagai contohnya, seseorang yang bersifat ala adriyah, dia juga boleh tergolong dalam golongan Indiyah, kan. Sebab dia kata, aku tidak boleh tahu sesuatu perkara, tapi kalau kamu kata kamu tahu yang Allah itu wujud, tak apalah, kamu percaya. Aku memilih untuk tidak percaya bahawa Allah itu wujud. Kamu benar, aku pun benar. Jadi dia itu adalah seorang yang agnostik dan dalam masa yang sama relativis, kan. Dan boleh jadi juga dia itu ketiga-tiganya sekali, kan. Setelah dia itu diberikan maklumat tentang kebenaran, diberikan dalil-dalil yang bersesuaian, tetapi dia masih lagi memilih untuk keras kepala dengan pendiriannya yang tidak benar. Sebab itu ini juga mengingatkan saya kepada salah satu pesanan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad, khususnya dalam bab perdebatan. Perdebatan ini pun berkait rapat dengan golongan sufas ta'iyah. Imam Al-Ghazali menyebut, seandainya kita ingin berdebat ataupun kita ingin berhujah tentang sesuatu kebenaran, ada 2 perkara yang perlu kita observe ataupun perlu kita pegang. Pertama sekali, kita harus berpegang bahawa perdebatan ini adalah untuk mencari kebenaran. Jadi tak kisah siapa yang salah ataupun siapa yang benar, maka dia itu harus ataupun kita katakan harus untuk mengikut apa yang benar. Maknanya wajib mengikut apa yang benar. Kemudian kedua, haruslah dia itu menggemari ataupun memilih perdebatan ataupun berhujah itu di dalam khalayak yang kecil ataupun di dalam antara 2 orang saja. Yang ini bukan public debate ataupun perdebatan secara awam. Kerana kita ingat balik tadi apa yang berlaku di dalam
golongan sofis ini ataupun sufas ta'iyah ini tadi, mereka mempromosi kaedah di atas kebenaran. Maknanya kalau seseorang itu mampu bercakap dengan cara yang menawan, mempunyai seni pengucapan yang bagus, dan jika dia itu boleh mempersona audience, boleh mempersona khalayak ramai dengan kata-katanya yang mungkin berbelit-belit kan, yang seolah-olah berseni berbanding dengan seorang lagi tadi yang bercakap benar tetapi mungkin tidak mahir dalam seni pengucapan, khawatir orang ramai akan lebih percaya kepada orang yang mahir berkata-kata ni tadi. Sebab itu Imam Ghazali menggariskan, kalau kita ini antara orang yang ikhlas mencari kebenaran dan mencari ilmu, kita harus observe dua perkara ni tadi. Yang pertama sekali tadi, kita harus mencintai kebenaran lebih daripada kemenangan kita dalam berhujah tadi. Dan kemudian kedua, kita seharusnya lebih menyukai berdebat di dalam keadaan bersendirian, maknanya dalam berdua-duaan, berbanding berdebat di hadapan awam. Dan kita relate kembali dalam zaman sekarang ni, kita tengok media sosial, lebih ramai orang suka berdebat di dalam media sosial, lebih ramai orang suka berdebat di dalam WhatsApp berbanding kita nak pergi direct ataupun secara personal. Walhal perkara-perkara yang batil ataupun palsu ini tidak akan tersebar kalau kita memilih untuk bersabar, dan kita juga memilih untuk ihtimamkan kebenaran. Sebab itu proses untuk memahami kebenaran ini adalah satu proses yang slow dan menuntut kesabaran yang tinggi. Sebab itu tidak semua orang boleh mencapai kebenaran dengan cepat, kan? Melainkan kita ini dikurniakan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun hati kita ini hati yang tercerah, maka itu tidak ada masalah untuk kita mendapatkan ilmu dan juga kebenaran dengan cepat. Tapi bagi orang awam seperti kita, bagi orang biasa seperti kita ni, untuk mendapatkan ilmu ini kita harus bersabar, dan kita harus istilah yang tadi tabayun, kan? Kita harus cuba untuk menjernihkan, kita harus cuba untuk clarify, adakah ini datangnya daripada sumber yang betul, kan? Begitu juga dalam hal yang bersangkut paut dengan ilmu ni tadi, kan? Kita juga harus bersabar dalam menuntut ilmu dan dalam menerima ilmu. Ada orang menuntut ilmu tetapi dia tidak menerima, kan? Dia hadir ke dalam sesuatu kuliah ataupun dalam sesuatu pengajian dengan tujuan untuk membuktikan fahamannya itu benar, kan? Mungkin ini kita boleh katakan tergolong dalam golongan yang ketiga tadi, inadiah, golongan yang keras kepala. Jadi apabila dia tahu ataupun dia mendengar bahawa pandangannya itu tidak sejajar dengan guru yang diikutinya itu, maka dia memilih untuk meninggalkan gurunya. Ini antara sikap-sikap buruk yang ada pada golongan-golongan sufas ta'iyah, yang saya rasa mungkin juga wujud dalam masyarakat kita hari ini, kan? Bila kita tahu ada guru yang tidak sependapat dengan kita, maka kita memilih untuk mufarakah, ataupun kita memilih untuk lari daripada dia, dan kita cari guru yang senada dengan kita. Walhal proses kebenaran tidak berlaku begitu, kan? Sepatutnya kita ini sebagai seorang Islam, seandainya kita benar cintakan kebenaran, kita rela untuk dipersalahkan dan kita rela untuk diperbetulkan. Sebab itu kata-kata pepatah Arab, kulil haq walau kana murran, katakan yang benar walaupun pahit. Sebab sukar sekali untuk seseorang itu mengubah pendirian dirinya, melainkan dia itu mencintai kebenaran sepenuh hatinya. Bahkan kalau dia itu mencintai kebenaran sepenuh hatinya, akan menjadi satu cabaran untuk dirinya mengubah pendirian dirinya, kan? Setelah dia berjumpa sesuatu ilmu yang bersalahan dengan pegangan dia selama ini. Contohlah, kalau kita nak ambil contoh mudah, kalau selama ni kita belajar masak ikan opini, tiba-tiba mak kita datang ajar, salah sebenarnya, kalau kamu masak opini, ikan ini tidak akan masak di bahagian dalamnya, dia akan cuma masak pada bahagian luarnya, kan? Dan kaedah yang diajar oleh mak kita tadi itu lebih betul, kan? Dan ternyata terbukti benar, bila mak kita masak luarnya garing, dalamnya pun masak. Berbanding dengan kita, bila kaedah yang kita gunakan itu tadi
ikannya itu garing di luar tetapi mentah di bahagian dalam, masih lagi kita berpegang kepada kaedah kita yang tersendiri itu tadi, maka kita sebenarnya tergolong dalam golongan yang ketiga ataupun inadiyah ini tadi. Jadi begitulah tuan-tuan dan puan-puan, khususnya di dalam realiti pada hari ini. Masyarakat kita kebanyakannya mengakui cinta akan ilmu, tetapi bak kata Prof. Nur Wan Daud, apa yang berlaku adalah tumbuh bak cendawan sifat-sifat ingkar ilmu ataupun sifat-sifat sufastaiyah ini di dalam diri umat Islam. Jadi mungkin selepas ini kita boleh untuk retrospeksi ataupun muhasabah kembali. Adakah kita tergolong dalam golongan-golongan sufastaiyah ini, khususnya dalam kehidupan seharian kita dan dalam kehidupan kita mencari ilmu? Adakah kita ini benar-benar cintakan ilmu ataupun sebenarnya kita hanya sekadar berpura-pura, dan dalam masa yang sama kita menyebarkan keraguan kepada orang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, setakat ini sahaja perkongsian saya berkenaan dengan golongan sufastaiyah ini. InsyaAllah panjang umur kita akan bertemu di lain-lain waktu. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.